Saya terfikir kat tu, tapi sebab saya cakap, apalah budak-budak ni melahirkan anak siap boleh relax, berjalan pergi sana sini lagi kan. Dan sebab beranak ni bukan penyakit. Beranak ni Benda bukan nature. penyakit. Dia bukan penyakit, tapi mereka buat jadi macam penyakit. Dan kalau kita tengok gajah, harimau dalam hutan tak ada apa pun. Kan beranak macam tu kan. Kadang-kadang ada Tapi makhluk. sekali beranak 7,000, 8,000 dah confirm lah. Kalau Caesar lagi mahal. Oh, Caesar 14. Sekarang semua Caesar. Sikit-sikit. Oh, ni kita kena Caesar ni kan. Sebenarnya anak ni akan keluar bila sampai waktunya. Jadi kalau benda ni kalau saya sambung lagi panjang. Jadi berbalik kepada soalan yang awal-awal coach tanya tadi tentang nak bina sistem pertahanan tubuh dengan wabak-wabak yang ada tadi. Tadi saya tutus tentang wuduk, dia dah pergi jauh dah. Sekarang untuk pastikan sistem pertahanan kita mantap. Pertahanan mantap. Mantap. Okay. Apa dalam Quran cakap? Surah An-Nahli, madu itu penyembuh untuk manusia. Jadi kadang-kadang kita dengar madu, tak boleh memek muka, tak boleh. Kalau kita kata dia cakap madu, kita cakap memekkan Al-Quran. Memekkan Al-Quran tu memek siapa? Memek pada Allah. Jangan main-main tuan-tuan pasal madu ni. Jangan dengar kata madu tak boleh memek muka. Kena dengar madu senyum. Allah. Nampak macam saya senyum. Ada dua makna. Dengar ni. Madu itu manis. Bermadu itu lebih manis. Allah Akbar. Tapi terus kan. Jadi bagi saya tak pelik sebab saya terlibat dengan kajian dengan USM Fakulti Perubatan pada tahun 2010. Memang kita letak kuman dalam madu, virus dalam madu. Dengar ni. Kebanyakan bakteria, virus akan mati on spot. On the spot. On the spot. On the spot. Letak je mati. Mati. Masya Kalau yang agak kuat sikit tu, dia hanya bertahan 3 hari sahaja. Masya Allah. Ini satu anugerah yang besar. Tambahan pula kita orang beriman. Kata guru saya dalam dia punya muzakarah dengan para ulama. Bukan dia seorang. Para ulama bila mereka membahaskan ayat madu ni dalam Quran. Maka guru ni bagi tahu madu ni kita kena gabungkan dengan Al-Quran. Madu digabungkan dengan Al-Quran. Ini kelebihan kita orang Islam. Orang bukan Islam makan madu juga. Dia pun hebat-hebat juga. Dia makan kadang-kadang lebih hebat pada kita. Sampai satu kawan saya di Romania, nama dia Profesor Steven Stigiciu, satu orang pakar bedah, pakar belah. Dia buka hospital di Romania hanya menggunakan madu untuk rawatan. Buka hospital? Ya. Untuk orang bukan Islam. Kalau kita nak challenge je, kita tak ada pun di Malaysia hospital guna madu, tak ada. Hebat dia. Kita Islam hebat lagi bila digabungkan dengan Quran. Jadi madu ni kena ada Quran, dibacakan Quran. Itu sebab madu ni di antara makhluk Allah Ta'ala bila dengar Quran dia akan serap. Saya dah nampak dah. Carilah madu yang boleh terima Al-Quran. Dalam tu. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Jadi perlu consume. Kita pendekkan kan. Sebab saya tak cakap lagi ni. Tak apa. Ustaz dah cakap dah. Tabib Ustaz Firdaus ni diorang dah selalu jumpa lah. Ya kau. Dalam ni setiap malam dia dengar suara Ustaz Daus ni. Dia bayan sikit kan. Tapi hari ni nak jumpa dengan Ustaz ni, jumpa dengan Tabib ni payah. Dipersilakan Tabib, teruskan. Okey, madu, habatus sauda, zaitun. Madu, habatus sauda, zaitun. Amalkan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, petang lepas asar. Lepas asar bukan malam Bukan. Malam dia ada benda lain. Malam ada benda lain. Guys, malam ada benda lain. Ulangkan balik. Malam benda lain. Malam dia lain lah. Sebab saya nak sentuh madu lagi. Ya, kita orang beriman kena tahu berada ni. Dalam kitab ahli sufi. Okey.
Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. dan Sayyidina Ali berehat. Baik. Tiba-tiba datang lebah. Jumpa dengan Rasulullah. Lepas datang. Bercakap. Ini mukjizat yang ada pada Nabi kita Muhammad ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bercakap, lebah ni dia offer, wahai Rasulullah, kami nak sediakan madu untuk tuan. Maka Rasulullah panggil Sayyidina Ali, wahai Ali, pergi ambil Madu. madu ni, lebah nak bagi kita makan. Allah Akbar. Ali radhiyallahu anhu pun ambil, bagi minum pada madu. Minum pada Rasulullah. Rasulullah minum. Madu ni manis. Memang sifat madu manis. Manis. Bila manis, Rasulullah panggil lebah. Dan Rasulullah tanya lebah, wahai lebah, bunga-bunga yang ada di sekeliling kita ni, semua ni bunga yang pahit-pahit, kenapa madu jadi manis? Maka lebah jawab, ya Rasulullah, ketika kami mengambil nektar ataupun manisan di bunga-bunga ni, bahan-bahan dalam bunga, Allah perintah pada kami, wahai lebah-lebah, selawatlah ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi madu tu manis kerana selawat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Cuba wasallam. bayangkan mana ada ubat dalam dunia ni dibuat dengan menselawati baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Baru tahu ni, baru dengar cerita ni. Jadi, kalau orang faham, dia takkan tinggal. Allahu akbar. Tadi saya kata bagi tahu 3 waktu tu tolong ambil benda ni. Anak terang asal udak saya tu panjang lagi. Kemudian malam sebelum tidur, teh sana campur madu. Teh sana dengan madu. Dalam kitab perubatan, apabila sana dicampur dengan madu, dia boleh merubat, boleh mengatasi masalah paru-paru. Masalah di dada. Sana campur madu. Ni saya tunjuk teh sana, ambil teh sana. Ni teh sana. Ni sana ni. Oh, masya-Allah. Ni sana. Saya memang mengamalkan benda ni, sana dengan madu. So ada madu ni, dia saya dah campur dengan madu dah. Ada teh sana. Oh, sedap ni, sedap. Subhanallah. Sejuk. Oh, sejuk. Itu sebab kita lihat bila coach amal, dia tak ada masalah paru-paru, kuman pun takut dengan dia. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Sebab saya suka madu. Kemudian seterusnya sarapan pagi. InsyaAllah. Sarapan pagi susu talbina. Talbina. Nanti boleh tengoklah mana susu talbina tu. Campur dengan kurma ajwa 7 biji. Jadi saya nampak kalau macam digabungkan sana dengan madu kan, boleh mengubat paru-paru. Ini penyelesaian kepada sistem respiratory punya problem, which is COVID right now. Yes. Jadi COVID sekarang ni dia menyerang tuan-tuan. Dia tak serang you punya hati, dia tak serang you punya jantung. Dia serang kita punya respiratory system. Yes. Kalau saya salah betul kan lah. Tapi saya nampak dekat sini, kalau kita mula mengamalkan sana dengan madu ni, yang telah diisikan Al-Quran di dalamnya, insya-Allah selesai masalah paru-paru ni. InsyaAllah. Situ dah ada solusi dah tuan-tuan. Dan tadi tu pengalaman saya beri formula ni yang saya bagi tahu daripada awal tadi, wudu, madu apa semua ni, sampailah kepada talbina dengan kurma, teh sana dengan madu ni. Saya sendiri Allah Ta'ala bagi pesakit COVID yang saya telah rawat, saya tak boleh kira ramai. Ramai. Subhanallah. Satu, mereka dapat sembuh. Kedua, yakin mereka pada Quran dan Sunnah bertambah. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau lah sekarang ubat Ivermectin. Ivermectin tu orang kata boleh kan? Okey, kalau dia makan boleh, tapi dekat tak dengan Allah? Poin kita kat situ, dekat tak dengan Allah? Allahu Akbar. Jadi kita tak nafikan benda lain boleh berubat, boleh. Tapi setelah itu kita dengan Allah dekat tak? Jadi kita orang Islam, kita kena cari jalan yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Tuan-tuan, ni note penting tuan-tuan. Nak berubat, carilah ubat-ubatan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Susu talbina tu macam mana? Susu talbina tu macam ni tuan-tuan. Kita orang kat ladang ni memang kita amal kan. Saya tabib,
setiap hari bila mana ada pekerja kami, hari-hari kami bagi minum zaitun, hari-hari kami bagi makan habatus sauda. Mana dapat tempat lain buang pekerja. Kita dekat sini bagi zaitun, talbina, madu sidi tak tu? Jadi tuan-tuan, ni talbina yang kita orang selalu makan dan minum. Talbina ni dapat antaranya dapat menggembirakan hati kita. Kita tengok tabib kan, ramai orang bunuh diri lah sekarang. Lebih kurang dalam 237 kes orang bunuh diri. Semalam lompat bangunan 10 tingkat mati sebab tekanan. Lepas tu saya baca lagi pagi tadi Metro, dia kata suami saya dah tak betul dah. Suami dia macam bercakap seorang. Lepas tu semayang, lepas tu dah lupa rakaat. Dia kata mungkin dia jadi makmum. Lepas tu dia perasan dia semayang tu macam banyak sangat lah rakaat kan. Jadi suami dia bercakap dengan seorang lah. Sebab seriously tuan-tuan, PKP ni they have a very bad impact kepada ekonomi rakyat dan juga orang ramai. Ni talbina lah, kalau boleh ambil lah selalu. Dan berbelanja untuk mengamalkan sunnah, Allah tak akan bankruptkan kita. Betul. Infak ke jalan Allah. Sebab apa? Bagi kepada anak-anak, bagi pada isteri, bagi pada mak ayah. Itulah sedekah yang terbaik. Kita tunaikan hak dia orang. Sekarang ni memang ada keperluan untuk itu. Jadi memang kena keluarkanlah belanja kan. Cuma satu lagi saya nak beri peringatan tentang COVID-19 ni. Mereka yang sembuh, mereka yang dah sembuh, mereka dah sembuh. okey, hati-hati. Sebab COVID-19 ni satu kuman yang Ada gitu. dia bila dia ada dalam tubuh kita, walaupun dalam masa yang singkat, walaupun dia menyerang paru-paru, tapi dia juga merosakkan pankreas. Dengar ni tuan-tuan, pankreas, Merosakkan hati, merosakkan hempedu, empedu pun kena. merosakkan buah pinggang. Masya-Allah. Dia masuk habis. Itu sebab cuba tanya orang yang kena COVID, kena ventilation tu, kena masuk oksigen tu. Semua dia punya bacaan kencing manis 15-20, 15-20. Walaupun pada asalnya tak dia ada kencing manis. Oh ya ke? Masya-Allah. Okey, ini ilmu baru ni, ilmu Jadi baru. apa yang saya nak cakap di sini, kalaulah kita sembuh pun, kita tak kuat. Kita tak kuat. Saya dah interview ramai sakit COVID. Dia kata memang confirm kami dah swab negatif. Tak ada. Tapi kami sangat-sangat letih. Sangat tidak bermain. Dan makan berbulan-bulan untuk cover. Maka dengan itu saya cadangkan. Satu, tadi kita cakap tentang pertahanan. Dan mereka yang dah kena dan sembuh, amalkan dan macam mana saya cakap tadi untuk cover segera masalah yang timbul. Termasuklah saraf. Maaf. Untuk orang yang dah kena COVID secara serius, untuk dapat anak lagi susah. Allah. Untuk dia serang saraf. Jadi betulkanlah, pulihkanlah dengan makanan yang ada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini kita kena hati-hati sebab ini jenis COVID-19, dia akan ada lagi wabak lepas ni. So kalau kita tak berhati-hati, kita tak kembali kehidupan kita kepada kehidupan yang ada janji Allah dan Rasul, kita akan jadi mangsa wabak-wabak yang akan datang. Dan sebelum kita inilah, bagi mereka yang sedang ada COVID positif, maka amalkan benda yang saya cakap tadi, madu sauda zaitun, setiap 1 jam. Siapa yang ada COVID, maknanya dia telah positif COVID, setiap 1 jam ambil benda ni. Kemudian dada dia ni dosis dia macam mana Ustaz? Dosis sama. Sebiji Madu 1 sudu besar, minyak sauda spray dalam mulut 21 kali, 21 kali minyak sauda spray, minyak zaitun 2 sudu besar, minyak zaitun 2 sudu setiap jam. Setiap 1 jam. Wah, ini memang intensif punya. Memang sebab dia nak lawan dengan satu makhluk yang akan merosakkan seluruh badan. Kemudian di dada kita, di kepala kita, di muka kita, di leher kita kena sapu minyak habatus sauda, minyak zaitun, kedua ni digabungkan pun setiap 1 jam untuk mereka yang confirm positif.
Pengalaman saya dalam tempoh 3 hari sudah ada perubahan. Tidak ada mana-mana makhluk yang boleh mengatasi Quran dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mana makhluk. Malah makhluk-makhluk ni, kuman-kuman ni mengenali sunnah Nabi. Allah. Masuk dia dah tahu ini sunnah, ini perintah Allah, ini Allah punya. Maka kami dicipta oleh Allah. Maka mereka tak akan mengatasi. Benar tuan, dengar ni. Saya tak pernah nampak angle ni lagi. Dia orang ni pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah yang hantar, Allah yang cipta. Jadi mereka kenal Ustaz. Masya-Allah. Satu kajian yang telah dibuat. Kenapa saya cakap macam ni? Kenapa saya kata macam ni? Satu kajian saya telah buat bersama Dr. Daniel pada tahun Allahumma salli ala Muhammad 2011. Ya. Kita telah ambil minyak zaitun letak di atas tangan. Dan kita guna mikroskop untuk lihat apa terjadi. Kulit kita ni 2-3 lapis ni, isi kita, saraf kita, tulang putih kita sehingga tulang rawan di dalam buka jalan. Buka. Seolah-olah, Zaitun, masuk-masuk. You are welcome in our place. Kamu diterima. Ya, welcome, duduk, masuk. Semua buka sampai dalam tulang hitam. Jalan dibuka. Seolah-olah kita ni, tubuh ni, dia kenal apa itu sunnah Nabi. Allahu Akbar. Kemudian kita letak minyak panas. Tak minyak panas. Sebenarnya biasa orang pakai minyak UI lah apalah. Tak. Pakai mikroskop tengok lagi. Semua tutup. Tak buka. Tak bagi jalan untuk dia masuk. Sebab dia tahu ini bukan sunnah. Allah. Tubuh ni kenal sunnah. Yang tak kenal kita, nafsu kita, kita sendiri yang tak kenal. Tapi tubuh ni kenal sunnah. Itu sebab kajian yang telah dibuat pada 2010 di Fakulti Perubatan USM, bahagian R&D, telah dikemukakan di hadapan semua saintis antarabangsa. Dan saya duduk dalam program tersebut. Dia kata antara perkara yang paling cepat serap dalam badan, bila kita masuk dalam mulut, benda yang paling cepat diserap dalam badan adalah madu. Sebab apa? Dia hanya ambil masa 7 minit saja, dia dah masuk semua tempat. 7 minit dah sampai ke setiap seluruh tubuh badan. Kenapa begitu cepat? Kenapa? Masuk aja, kerongkong kenal ini sunnah. Allah. Masuk saja lalu di hati kenal ini sunnah. Allah. Hati tak buat apa, tak tapis, tak apa pun. Sebab hati ni satu ciptaan Allah untuk menapis benda-benda kotor daripada masuk dalam badan kita. Tapi bila lalu hati kata ini sunnah, lepaskan dia. Kemudian lalu di hempedu, lalu di perut, semua kayak macam bagi lorong VIP. Kalau kita makan nasi ambil masa 1 jam untuk masuk ke dalam tubuh. Kalau makan daging 2 jam setengah. Tapi madu 7 minit. 7 minit sampai. Ya Allah, ya Tuhan. Tuhan. Biasalah. Saya makin suka saya pada madu. Tapi serius, hari ni saya cakap terang, saya suka madu sekarang. Kan? Senyuman perlu semanis madu. Allah. Kan? Akhlak perlu semanis madu. Masya-Allah. Habis teruskan Tabib. Jadi apa yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan yang ahli dalam kumpulan ni, saya yakin bahawa yang ada dalam ni semua orang yang cinta pada agama. Benar ya Allah. Orang yang beriman. Maka atasilah segala masalah. Sebab masalah akan datang. Kalau nyawa kita ada lagi ni, masalah akan datang lagi ni. Musibah akan datang lagi. Ujian-ujian akan datang lagi. Maka cubalah atasi sebijaksana boleh. Bijaksana semampu, luar kemampuan. Carilah jalan melalui Quran dan hadis untuk selesaikan masalah. Kalau kita cari jalan selain daripada Quran hadis, jadi macam sekarang lah. Tak turun-turun, makin bertambah. Covid makin naik. Macam-macam vaksin telah diberi. Lockdown kau lockdown. Kes tak turun juga. Apun doh bang. Tapi kalau kita jadi orang yang ambil sunnah sebagai penyelesaian masalah kita, lockdown lah macam mana pun, kita gembira. Orang beriman ni dia satu dunia lain sebenarnya. Kalau kita hayati, orang yang beriman ni dia duduk dalam satu dunia lain. Sebab orang beriman ni orang yang dicintai oleh Allah.
Hidup dia dengan penuh keberkatan. Makanan dia penuh keberkatan. Bila makanan berkat, amal jadi berkat. Jadi insya-Allah bolehlah. Saya pun tak plan untuk cakap panjang-panjang. Jadi apa yang penting kita amal dan kita rasa. Kalau saya cakap tuan-tuan tak amal, tuan-tuan tak akan rasa. Apa yang dengar sekarang, amal. Kita sama-sama amal. Bukan nak kena keluarkan sampai 10-20 ribu. Beli kereta banyak ribu, down payment keluar, boleh. Nak buat rumah, boleh. Semua boleh. Beli motor, boleh. Semua boleh. Nak beli kuda, tak boleh. Nak beli panah, tak boleh. Nak beli makanan sunnah, tak boleh. Yang lain semua boleh. Kenapa? Siapa yang hasut kita? Syaitan. Jadi kita kena kenal musuh kita, insyaAllah. Benar. Tu yang saya tunjuk dekat Tabib tadi. Saya cakap, Tabib, ni anak babi. Yang ni kanjil. Sama dia kata kan. Macam sama memang macam sama. Saya cakap, dia kata, Tabib kata sama macam makanan enggak. Dia cakap, ada makanan yang betul-betul pure, ada makanan yang betul-betul dicipta reka macam pure tapi tak pure sebenarnya, tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat, kepada mereka yang berminat nak ambil barang ni, jangan risau, tak payah cari jauh. Kita dekat ladang Alam Murisan memang kita ada sampaikan barang-barang ni. Sebab apa? Kita ada satu kolaborasi dengan Tabib Iqbal dan juga Ustaz Firdaus untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada dekat dalam ni. Okey, bila mana kalian membeli dengan kami, yang mana kami cuba menyampaikan produk ini, dapatlah sebenarnya kita orang ni adalah sedikit kewangan untuk menampung makan-makan kuda, tempat-tempat untuk binatang-binatang seperti kuda ni. Duduk nanti kita nak banner stable yang baru. Jadi tuan-tuan, kalau boleh support kita orang punya penjualan barang-barang ni. Kita ada ni, kita ada apa nama orang panggil ni, minyak batu sauda ni kita ada. Yang nak spray ni, kalau macam kita kena ni 21 kali spray, 21 kali. Ni kena beli banyak sikit ni minyak ni. Minyak dia ni ada testimoni orang cakap dia ada pakai banyak minyak batu sauda. Tapi yang ni dia kata lain rasa dia. Memang dia ada rasa lain sikit. Saya tak tahulah. Ada grading ke minyak ni? Ke macam mana? Memang ada grading. Memang ada grading. Patutlah. Saya cakap, saya dengar pada saya ingat kan, minyak batu sauda semua sama kot. Saya cakap kan. Kenapa dia cakap, saya dah makan batu sauda, tapi yang ni dia kata lawyer. Ni dia seorang lawyer. Dia cakap, saya dah makan batu sauda ni, tapi yang ni saya dapat rasakan perubahan dia cakap. Ni grading darah. Oh, grading darah. First press. Tahu cakap apa? Dia punya minyak ni grading dia darah, minyak darah. Apa maksud dia ni, Ustaz? Dia maknanya perahan pertama, betul tu? Perahan pertama dan dia sumber satu perahan pertama, first press. Apa beza dia? Kita nak nampak. Antara santan yang perahan pertama dengan banyak kali perah, apa beza? Beza banyak kan? Yang pertama lah best. Yang pertama tu parti dia tu. Kemudian dia daripada sumber sauda quality first grade. Betul, dia ada beza. Dia daripada Habsyah. Dalam okey. dunia ni sauda yang bijiran sauda yang paling baik adalah di Habsyah. Kenapa? Kerana dalam sauda yang hitam tu, dalam tu warna putih. Putih tu minyak dia. Jadi dia punya minyak dalam hitam tu penuh. Dia ada sauda lain yang mana bila kita patah dia ada rongga. Putih tu ada tapi berongga. Jadi tak padat. Dia tak padu. Jadi kalau Habsyah dia padat. First quality in the world. Dan kita guna yang tu. Tapi ni rasanya apa tu sauda ni kan akan ada masalah tak nak datang ke Malaysia sekarang ni. Ni kita kena tanya yang betul serius ni. Guys, kita ni preppers. Kita kena baca kalau berlaku kat Habsyah ni apa berlaku apa-apa kan. So macam mana? Apa nasihat Tabib untuk kita orang semua yang tengah nak buat prepping ni? Especially batu sauda ni. Sana keadaan bukan sauda saja. Zaitun, madu semua sekali. Sebenarnya kami Mazda menghadapi beberapa masalah setahun kebelakangan ini, iaitu raw material. Dulu kita order sebulan sampai. Tapi sekarang sampai 4 bulan tak sampai. Dia punya ETA ataupun estimated time arrival. Bila kita import barang, shipping akan bagi kita dokumen. Okey, ETA, estimate time arrival. Bila? Sentiasa berubah, 2 minggu sekali berubah, 2 minggu sekali berubah, 2 minggu sekali berubah. Sukar. Namun begitu, kesukaran tadi Mazda masih dapat atasi. Cuma apa yang kami harap yang dengar ni,
tolong doakan kepada kami. Doa tuan-tuan. Supaya Allah mudahkan. Sebab kami dah rasa dah. Dia dah semakin susah. Sebab apa? Antara penyebab. Sekarang orang cerita ekonomi naik macam mana pun saya tak percaya. Sebenarnya ekonomi seluruh dunia sedang merudum. Okey. Jadi bila kita contohnya saya order zaitun daripada Turki. Okey, dia orang pack letak di port. Bila sampai di port nak masuk kapal, masuk kapal tak penuh. Kapal tak akan jalan selagi kontainer tak penuh. Patut dia lambat. Sebab ekonomi kita punya perdagangan antarabangsa tak macam dulu. Dulu ni Tak kapal rancang. dulu kapal ni daripada Turki hari-hari jalan. Sekarang tak boleh, kena tunggu step, tunggu barang naik penuh baru jalan. Bila dia jalan, Turki ke sini ni banyak port lain. Jadi kapal ni bila barang tak cukup ke Malaysia, dia akan ambil barang-barang yang berhenti di port dekat-dekat. Jadi dia kena ambil barang dari India. Sebab ke Malaysia tak cukup. Jadi dia akan berlabuh di India. Yalah, kalau tidak nanti dia koyak kos tak boleh cover lah. Jadi dia akan berhenti di India. Bila berhenti di India, barang India keluar. Dia tak boleh jalan lagi, dia kena tunggu barang India naik pula. Itu yang menyebabkan ETA, time arrival tu sentiasa berubah. Ya Allah Akbar. Jadi doakanlah. Madu pun serupa juga. Kadang-kadang kita terpaksa order melalui flight. Kita ingatkan flight kan settle lah. Flight pula seminggu sekali. Kadang-kadang delay. Ya Allah, ya Tuhanku. Madu masalah. Jadi kadang ini yang kita hadapi sekarang. Kadang-kadang kita buat pre-order ni lama. Dan sekarang Mazda terpaksa buat pre-order double. Kita keluarkan modal lagi. Tak nak order macam biasa lah. Kita order double. Besar lagi. Kadang-kadang sampai di port, ada problem di port pula. Port masa bulan mula-mula PKP 1.0, total lockdown. Tak ada orang nak buat clearance. Custom tak ada. KKM tak ada. Sangkut pula berminggu-minggu situ. Ini ujian-ujian yang kami terpaksa hadapi. Dan setakat ni alhamdulillah berkat orang alim, tuan-tuan guru yang doa, dan ini minta tolong doa lagi. Mazda manage. Kita dapat juga walaupun ada kadang-kadang lag. Dia ada lag juga kadang-kadang tu. Tapi Allah Taala bagi kemudahan. Cuma tu saya bagi tahu pada ejen-ejen saya, pengedar-pengedar saya, tolong ikhlaskan hati. Ya, kita berniaga, ini berniaga pun sunnah Nabi, memang kita akan dapat untung, tapi niat tu kerana Allah, nak bagi orang makan benda sunnah, nak bagi orang sihat dengan Quran hadis. Niat tu kena betul. Bila niat betul, Allah permudahkan segala urusan. Dan untuk pengetahuan yang pendengar, saya bersungguh-sungguh dalam bab ni kerana apa? Kerana saya dapat restu, dapat iktiraf daripada ulama-ulama dunia. Saya telah pergi ke Thailand, saya telah muzakarah dengan tuan-tuan guru yang tak makan gaji. Dengar ni kan, tak makan gaji. Tak makan gaji ni selalu ni dia pure. Apa-apa masalah Allah saja. Dan saya telah bentang pada mereka, dan mereka kata, Iqbal,